Contoh sekarang kita puji Alif Satar. Subuh seperti Jumaat tu sampai 5,000 orang hadir untuk penuh masjid, dan saya tengok ruang solat muslimat pun penuh. Satu penghormatan, satu salute kita pada dia. Tapi cuba kita tengok, ramai tak juga yang kecam, cakap sini, peli, jangan buat apa pergi solat jemaah kerana ahli satar. Macam tu kan. Buat apa, bukannya Allah terima pun. Dah jadi sembah ahli satar pula. Contoh ayat-ayat dah kerana ahli satar pula. Sebenarnya tuan-puan sekalian, kita dah belajar dah hadis-hadis sebelum ni. Siapa yang menganjurkan suatu kebaikan, lalu diikuti, dituruti. Apa maksud di sini? Hadis tu hadis yang sahih. Siapa yang menganjurkan suatu kebaikan lalu dituruti, orang follow, orang ikut, dia akan mendapat pahala yang sama seramai mana orang yang ikut dia tu. Kalaulah 1,000 orang ikut, dia sembahyang jemaah, dia dapat pahala orang lain juga solat jemaah. Sebab asbab dia untuk dia jadi orang yang berpengaruh begitu, adakah sehari dua? Adakah setahun dua? Saya rasa dia jadi artis dah 20 tahun kot. Sebab daripada muda kot, daripada remaja. Saya tak ni sangat. Saya tak ikuti sangat. Maksudnya, berapa lama dia jaga nama baik dia? Tak semua artis ada nama baik. Berapa lama dia jaga akhlak dia? Dan kita tengok perubahan dia. Pergi haji, pergi umrah. Dan dia tidak akan mampu tau untuk ajak orang pergi subuh. Selagi mana jika sebelumnya dia bukan orang yang jaga solat di masjid. Setuju tak? Mustahil dia start dengan ajak orang. Saya percaya dia adalah orang yang sebelumnya disiplinkan diri dulu solat ke masjid. Dia orang yang jaga solat berjemaah di masjid. Sebab itu bila dia cuba buat kempen tu, Allah izinkan ia menjadi. Subhanallah. Jadi, adakah kita lihat ahli satar ni jutawan, orang kaya, hartawan? Tak. Dia habiskan masa untuk bina pengaruh. Untuk bina pengaruh perlukan masa, komitmen, tenaga, disiplin diri, bina kredibiliti diri, bersih daripada gosip-gosip yang ni. Kalau ada pun, dulu-dulu dia dah terpadan dengan kebaikan di hari ni. Bukan senang. Untuk jadi orang yang berpengaruh kepada kebaikan, banyak benda yang perlu dikembangkan. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ahli keluarga, kawan mula meninggalkan. Perlukan masa. Dan tak ramai yang sanggup sebab kecaman mesti datang. Ini kecaman untuk berpengaruh, semua ada. Yang paling kurang kecaman, Amil ni lah. Yang paling kurang kecaman, Amil. Okey. Tetapi ujian Amil pun besar lah. Dia kena jaga hati dia. Tuan-puan sekalian, ini hadis Nabi, hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Subhanallah. Jadi kita akan nampak setiap kelompok ni ada orang yang ada dua pecahan. Kaya, ada kaya untuk dunia, ada kaya untuk akhirat. Dan ada yang ketiga lah kita sebut. Dia punya kaya, dunia atau akhirat. Macam tu lah. Okey, berpengaruh pun ada dua. Untuk jalan Allah ataupun jalan Taghut, jalan kebatilan. Sama ilmuan. Ada ilmuan yang mendekatkan kepada Allah menuju akhirat. Ada ilmuan untuk dunia dan menjauhkan daripada Allah. Sama juga amil ataupun pekerja-pekerja ni. So, tuan-puan sekalian, sekiranya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua pun nak jadi kaya, apa yang akan berlaku? Kerja dia di sini, dia tak boleh buat kerja sebab baik. Yang ni pun takkan jadi pakar. Yang ni pun dah ni. Kalau orang kaya, orang bisnes ni, dia nak pergi pula kepada ni, dia nak pergi pula kepada ni, nak pergi pula kepada ni, pun susah juga. Dia tak boleh fokus bisnes. Sebab itu, kebanyakan kita tengok 40 orang terkaya di dunia ke, 100 orang terkaya di dunia ke, 20 orang terkaya di dunia ke, kebanyakan mereka hidup dalam dunia perniagaannya. Betul atau tidak? Yang 10 orang terkaya di Malaysia, kita tak kenal pun. Yang duduk viral-viral semua tu sebenarnya tak berapa kaya. Yang betul-betul kaya, kita tak tahu kehidupan dia. Kita tak tahu rumah dia macam mana. Bahkan kita tak kenal ahli keluarga dia. Bahkan nama, kan kalau Syekh Mukhtar tu dia nombor berapa ya? Tapi yang sebelum tu kan semua Chinese. Kita kenal tak dia orang? Kenal tak dia? Kehidupan Syekh Mukhtar pun kita tak tahu kan? Pernah tengok isteri dia?
Tengok anak dia kan. Yang duduk viral-viral glamour kat Facebook, kat media sosial tu, itu yang mungkin peringkat ketiga baru kaya je. Bukan sangat kaya, bukan paling kaya. Macam tu lah ibaratnya. Jadi tuan-puan sekalian, kalau saya pula, saya sedang-sedang jugalah. Semua sedang-sedang. Sedang-sedang. Yang ni, nombor 2 ni mungkin lah. Kuat juga nombor 2 ni, pengaruh. Saya akan usahakan supaya saya kekal berpengaruh. Kalau kita dengar, gila kuasa, gila nama. Saya selalu dituduh lah hubbu syura, gila kemasyhuran. Tanpa sekalian, nama Syed Abu Bakar, Sayyidina Umar, Syed Osman, masyhur tak? Sampai hari ni masyhur. Maksud betapa besarnya pengaruh mereka. Dan apabila orang bukan Islam kaji tentang kekayaan Abdul Rahman bin Auf, ramai mana yang masuk Islam? Mereka jumpa teori-teori pelaksanaan perniagaan Abdul Rahman bin Auf, luar biasa. Tuan-puan sekalian, hampir semua ciptaan-ciptaan yang kita guna ni, bahkan robotik, apa lagi? Robotik pun pengasasnya adalah ilmuwan Islam. Algebra kita tahulah. Algoritma dia. Semua ilmu-ilmu sains hari ni, semua pengasasnya bermula daripada ulama Islam. Lepas tu barat ambil, cedok-cedok, ubah-ubah, lepas tu naik nama mereka. Padahalnya pengasas-pengasas kalau kita tengok semua Islam, betapa hebatnya. Maksudnya ulama-ulama terdahulu, mereka menguasai sains, pakar dalam sains. Mereka bukan jadi orang bawah tau. Mereka jadi perintis, mereka jadi pelopor, mereka jadi atas sekali. Yang ilmu falsafah, atas sekali. Yang businessman, atas sekali. Atas daripada al-kafirun, al-musyrikun. Atas lagi. Tapi hari ini kerana konsep ini kita tak tanam. Bila kita jumpa orang kaya yang hidup dia bisnes, kita kata hidup dia kejar dunia. Hidup dia, ya Allah, siang malam cari duit. Saya nak tanya tim ni, encik suami ada juga. Kita biasa dengar hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan. Jarang kita jumpa. Setakat ni kita duduk baca, kita akan jumpa nama yang hampir sama riwayat hadis, betul tak? Ulang-ulang. Ada jumpa hadis Nabi Abdul Rahman bin Auf. Padahal mereka tu sahabat Nabi yang dekat tau. Maksudnya apabila ada sahabat masuk line ni, perniagaan ni, dia orang kaya, mereka diberikan kepada oleh Nabi ruang seluasnya. Kamu luaskan lagi perniagaan. Boleh jadi situasinya, ya Rasulullah, saya ada urusan perniagaan, ibaratnya lah, silakan. Maksudnya tidaklah kerja dunia, duk cari duit je ni. Kenapa tak datang kuliah? Contoh, kenapa tak datang kuliah ni? Kenapa tak pergi buat dakwah ni? Masya Allah, semua orang ada kelebihan, ada part masing-masing. Jadi itu yang saya nak sebut. Saya kata, tim, kamu kena lihat setiap tim. Kalau ada tim kita cakap, saya nak berada di kumpulan yang pertama. Okey, kamu kena bersedia. Kerja 24 jam, termasuk satu Ahad, termasuk waktu malam. Kamu bersedia? Kamu kena tukar mindset. Kamu kena tukar gerak kerja. Kita akan bagi kamu satu bisnes yang kamu kena jaga. Kamu kena all out. Orang berniaga, cari hidup apa semua. Kalau kamu betul. Sebab ramai nak kaya ni, tapi tak sanggup menempuh kesukaran, kehidupan, cara hidup seperti orang kaya. Kita pula, bila tengok ni, saya nak jadi orang yang dikenali, saya nak jadi orang berpengaruh. Okey, kita akan susun strategi. One by one, satu persatu sehingga kamu jadi orang berpengaruh. Kita perlukan remaja, orang muda seperti kamu, boleh pengaruh orang muda. So, bersedia? Gaya hidup, cara berfikir, bersedia untuk dikecam, bersedia untuk ni, kita akan bantu. Pengaruh untuk kebaikan. Tak apalah kalau macam tu. Sebab ramai orang nak hidup, cara hidup biasa-biasa, tapi nak kehidupan yang luar biasa. Bila ni komitmen tak boleh bagi itu, ini. Akhirnya, sebenarnya mentaliti awak, cara awak bekerja dan cara awak bertindak, sebenarnya awak hebat pada kumpulan yang keempat. Awak hebat pada kumpulan yang keempat. Jadi, awak jangan cemburu bila ada kumpulan ni sekian dah ke depan apa semua. Sebab kumpulan yang keempat antara kumpulan yang terbesar dan kumpulan yang terkuat, kumpulan yang kuat pada zaman Nabi. Di kalangan yang pergi ahli perang, yang mengikuti perang, yang menjaga keselamatan ketika ditinggalkan perang, yang buat kerja, pelaksana kerja dakwah itu pun berada di amilin. Amilin ni para petugas-petugas. Yang Nabi kata, kamu pergi sana 2 bulan, dia pergi 2 bulan sana.
tak balik-balik untuk menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu pergi sana, pindah semua ahli keluarga duduk kat negeri ni, pergilah dia pelaksana. Masya Allah. Tapi dia perlukan kewangan, dia perlukan apa? Yang ni pun keluarkan. Yang pengaruh ni, bila dia pergi je, satu kabilah boleh masuk Islam kalau orang berpengaruh pergi. Tapi bila orang tak berpengaruh pergi, dia nak menyampaikan, dia kena sampaikan seorang-seorang. Siapa dia untuk orang berkumpul? Faham tak? Dia pun kena sampaikan seorang-seorang. Ketua Umar cakap seorang-seorang. Tapi dia buat kerja lah. Buat kerja. Tapi orang berpengaruh datang, terus orang berkumpul untuk dengar perkataan dia. Orang boleh masuk Islam sekaligus. Tapi orang nak jadi pengaruh, kredibiliti dia, penampilan dirinya, keyakinan dirinya perlu dibentuk apa semua. Sebab pasti akan ada musuh. Yang paling kurang musuh di sinilah. Ini paling kurang kedua. Ini paling tinggi musuh. Orang berpengaruh ni. Lepas tu orang kaya kadang dia buat kehidupan dia dan dia banyak bersedekah memberi, orang suka, orang sayang. Sebab itu kalau orang bisnes berniaga, orang tak kutuk. Tapi bila orang yang orang imuan, maksud orang dah bidang dakwah berniaga, ada banyaklah. Tetapi kita faham para sahabat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Pengorbanan masa, tenaga, bahkan dirinya sendiri dikorbankan. Dan kita tidak dapat syurga Allah melainkan melalui jalan pengorbanan. Jadi kita golongan yang korban apa? Korban tenaga, korban masa, korban tenaga, masa, diri kita, harta benda. Kita kena pilih jalan kita berkorban untuk agama Allah ni.